tiba-tiba terpaksa mendarat di Malaysia. Ini sungguh malang bagi sekumpulan pelajar elit dari Peru yang bersemangat mengimpikan percutian tamat pengajian ke Korea Selatan. Pendaratan cemas di Malaysia hanyalah permulaan mimpi ngeri. Bagi mereka, Malaysia hanyalah sebuah titik kecil di peta sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah Singapura. Namun sebaik sahaja mereka melangkah keluar di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, tanggapan dan prasangka mereka runtuh sepenuhnya dengan seruan kehairanan. Betapa bodohnya kami selama ini. Mengapakah mereka terkejut sehingga terdiam melihat pemandangan jalan di Kuala Lumpur? Mengapakah mereka menangis dan terketar-ketar karena terharu hanya beberapa saat selepas ketibaan? Mengapakah mereka yang pada mulanya mengeluh tidak mahu ke Malaysia berubah menjadi rayuan yang bersungguh-sungguh untuk tidak mahu meninggalkan Malaysia hanya dalam beberapa hari? Ini adalah kisah yang benar-benar berlaku, walaupun kedengaran seperti dongeng. Kini kami mendedahkan pengalaman ajaib yang telah mengejutkan dunia dan tular di media sosial musim pengalaman Malaysia yang tidak terduga. Pendaratan cemas di KLIA pelajar Peru. Gagal ke Korea tersesat di Malaysia. Alasan dunia terkejut. Tiba di Kuala Lumpur, menitiskan air mata 5 kali, dunia terkejut. Saudara dan saudari, ini adalah berita yang mengejutkan. Sekumpulan pelajar dari sekolah antarabangsa terkemuka di Peru dalam perjalanan ke Korea Selatan terpaksa mendarat cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA karena kerusakan teknikal pada pesawat. Namun sejak saat pelajar-pelajar ini menjejakkan kaki di bumi Malaysia, perkara-perkara luar biasa mula berlaku. Mereka menyatakan walaupun pada mulanya tidak tahu di mana terletaknya Malaysia, negara ini memberikan impak yang lebih besar daripada destinasi asal mereka. Kami akhirnya sadar betapa jahilnya kami. Diketuai oleh ketua pelajar berusia 18 tahun, Diego Vasquez, 30 orang pelajar Peru ini telah mengubah testimoni mereka 180 derajat dalam masa beberapa hari saja. Apakah yang mereka temui di Malaysia sehingga membuatkan mereka mahu membatalkan perjalanan ke Korea dan berharap untuk tinggal lebih lama di sini? Mari kita dengar kisah musim pengalaman Malaysia yang tidak terduga ini daripada pelajar-pelajar elit Peru tersebut. Sebelum bermula, sila bantu like dan subscribe saluran ini. Selamat sejahtera, saya Diego Vasquez. Saya adalah ketua pelajar seorang pelajar sekolah menengah berusia 18 tahun dari sekolah antarabangsa San Marcos di Lima, Peru. Sekolah kami adalah salah satu sekolah swasta elit di Peru, terkenal dengan tradisi percutian tamat pengajian ke luar negara setiap tahun. Tahun lepas ke Eropa, tahun sebelumnya ke Amerika Syarikat. Destinasi tahun ini ialah Korea Selatan. Walaupun jadwal perjalanan hanya seminggu melawat Seoul dan Busan, sejujurnya saya tidak mempunyai harapan yang tinggi untuk perjalanan ke Asia. Apabila berbual dengan rakan-rakan kami hanya beranggapan pergi ke Korea mungkin oke saja. Mengenai Malaysia saya hampir tidak tahu apa-apa. Di peta saya hanya menganggapnya sebagai sebuah negara yang terletak di sebelah Singapura. Pada pagi hari, berlepas saya dan rakan-rakan tidak dapat menyembunyikan keterujaan kami di lapangan terbang 5. Perjalanan ini melibatkan 30 pelajar dan 3 guru pengiring. Semasa menaiki pesawat, pikiran kami penuh dengan perbincangan tentang apa yang hendak dilihat dan dimakan di Korea. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku semasa penerbangan panjang melintasi lautan Pasifik selepas transit di Meksiko. Sebuah pengumuman yang panjang dibuat melalui pembesar suara. Disebabkan masalah teknikal pada pesawat, kami perlu mendarat di lapangan terbang terdekat. Pramugari mengarahkan kami mengikat tali pinggang keledar semula. Suasana di dalam pesawat menjadi tegang. Melalui tingkap kelihatan pemandangan malam, tetapi nampaknya bukan Korea. Juru terbang mengumumkan sekali lagi, kami akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pada masa itu saya tidak tahu di mana terletaknya Kuala Lumpur. Rakan saya Camila yang duduk di sebelah mencari di telepon pintarnya dan memberitahu saya itu di Malaysia. Sehingga saat pesawat mendarat, saya hanya berpikir, asalkan pesawat dibaiki, kami boleh terbang ke Korea. Saya menyangka kami hanya akan bermalam sebentar di Malaysia. Tetapi sejak saya melangkah keluar dari pesawat, saya mula menyadari betapa silapnya saya. Impak pertama saya melangkah masuk ke KLIA adalah skala dan suasana lapangan terbang yang luar biasa. Berbanding dengan lapangan terbang 5, tempat ini jauh lebih besar dan modern. Tetapi ia bukan hanya soal size. Lantainya berkilat seperti cermin dan semua kemudahan diselenggara dengan sempurna. Lebih mengejutkan ialah respons kaki tangan lapangan terbang.
Apabila mereka mengetahui kami adalah pelajar dari Peru, mereka dengan pantas dan ikhlas membantu kami. Walaupun tidak semua orang bertutur dalam bahasa Spanyol, niat mereka yang penuh budi bahasa dan keinginan untuk membantu kami disampaikan dengan sempurna. Walaupun dalam situasi kecemasan, mereka tidak menunjukkan sebarang tanda tergesa-gesa atau rasa terbeban. Mereka menjelaskan keadaan dengan tenang dan senyuman. Semasa melalui pemeriksaan imigresen, saya juga mengalami perkara yang luar biasa. Pegawai imigresen memahami situasi kami dan menenangkan kami dengan bahasa Inggris ringkas, "Jangan risau." Di Peru, saya hampir tidak pernah melihat penjawat awam yang begitu mesra. Malah dalam perjalanan, untuk mengambil bagasi melihat sekeliling lapangan terbang, saya dapat merasakan betapa sistematiknya operasi di sini. Papan, tanda jelas kemudahan panduan tanpa pemandu berfungsi dengan baik. Yang paling mengagumkan ialah tingkah laku orang ramai. Walaupun ratusan penumpang bercampur, tiada sesiapa yang menjerit atau menolak. Semua orang mematuhi peraturan dan menunggu secara semula jadi. Pemandangan seperti ini sukar dibayangkan di Peru. Malam itu, dalam perjalanan ke hotel sementara di kawasan segitiga emas Kuala Lumpur, saya tidak dapat meramalkan apa yang akan berlaku pada hari-hari seterusnya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa pengalaman yang menanti saya di Malaysia, yang pada asalnya saya anggap sebagai tempat persinggahan semata-mata, akan menjadi pengalaman yang mengubah pandangan hidup saya. Keesokan paginya, kejutan apabila saya melangkah keluar dari hotel dan berjalan di jalanan Kuala Lumpur buat kali pertama masih segar dalam ingatan saya. Kami memutuskan untuk menaiki LRT dari stesen KLCC untuk bersiar-siar di bandar. Namun, sejak saat kami memasuki stesen, ia seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeza daripada Peru. Di platform LRT, perkara pertama yang menarik perhatian kami ialah tingkah laku orang ramai. Walaupun ramai, orang berkumpul karena waktu puncak, semua orang beratur mengikut garisan beratur di lantai. Apabila kereta api tiba, semua orang menunggu sehingga semua penumpang yang turun telah keluar sebelum mereka masuk. Ini adalah disiplin yang tidak dapat dibayangkan di Lima. Lebih mengejutkan ialah suasana di dalam gerabak LRT. Walaupun penuh sesak, ia sangat sunyi. Yang penting, tiada sesiapa yang makan atau minum sama sekali, karena peraturan di sini melarang sebarang makanan dan minuman untuk menjaga kebersihan. Semua orang meluangkan masa mereka dengan melihat telepon atau membaca. Saya juga melihat tempat duduk keutamaan berwarna biru tua. Golongan muda secara otomatik mengosongkannya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Melihat pemandangan ini buat kali pertama saya memahami apa yang dimaksudkan dengan kesadaran sivik. Stesen LRT itu sendiri juga mengagumkan. Lantai dan dinding diuruskan dengan sangat bersih dan pencahayaan sangat terang. Saya tidak berasa seperti berada di bawah tanah. Saya mencoba tandas. Ia bersih sehingga sukar dipercayai ia adalah kemudahan awam. Bukan sahaja kertas tandas dan sabun, malah hand sanitizer juga disediakan sepenuhnya. Apabila kami tiba di laluan pejalan kaki bawah tanah yang menghubungkan pusat membeli belah, saya dan rakan-rakan terkejut sehingga terdiam. Walaupun ramai orang lalu lalang, tidak ada satupun sampah di atas lantai. Camila mengalirkan air mata di situ juga. Apabila ditanya, kemudian dia berkata, dia sangat tersentuh karena merasakan usaha semua orang untuk mengekalkan kebersihan tersebut. Keadaan kedai juga mengagumkan. Semua kedai tersusun rapi dan label harga dilekatkan dengan jelas. Penjual menyambut kami dengan mesra apabila melihat kami sebagai warga asing. Walaupun bahasa menjadi penghalang usaha mereka untuk berkomunikasi, dengan isyarat tangan dan senyuman yang mesra membuatkan kami berasa hangat. Petang itu berlaku insiden kecil di mana kami tersesat. Karena kami tidak memahami tulisan Jawi atau skrip Melayu, sepenuhnya kami tidak dapat membaca papan tanda dan sukar untuk menentukan lokasi yang tepat pada peta telepon. Kami berpusing-pusing di tempat yang sama selama lebih sejam. Ketika ini seorang pelajar universiti tempatan yang lalu lalang menyadari keadaan kami dan datang menghampiri. Pelajar itu memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad Firdaus. Beliau bertanya dalam bahasa Inggris sama ada kami memerlukan bantuan. Selepas kami menerangkan situasi, beliau membuka aplikasi terjemahan di telepon pintarnya dan mula berbual dengan kami. Beliau bukan sahaja menunjukkan jalan, malah selepas mengetahui kami dari Peru, beliau mengesyorkan gerai nasi lemak dan roti canai yang sedap berhampiran. Beliau meluangkan masanya untuk membantu warga asing yang tidak dikenali tanpa menunjukkan sedikit pun rasa terbeban. Beliau menunjukkan keramah tamahan orang Malaysia yang terkenal. Selepas mengucapkan selamat tinggal kepada Firdaus, kami pergi ke kedai yang disyorkan.
Semasa memesan makanan kami mengalami kejutan lain. Pemilik kedai menyadari kami adalah warga asing menerangkan menu perlahan-lahan. Beliau juga bertanya tentang pilihan rasa kami dan berusaha menyesuaikannya dengan selera kami. Berjalan di jalanan Bukit Bintang selepas makan saya, menemui aspek lain masyarakat Malaysia. Jalan-jalan sangat bersih. Ini bukan hanya karena kerja pembersihan yang teliti, tetapi karena orang ramai tidak membuang sampah merata-rata sejak awal lagi. Tong sampah tidak banyak di jalanan Malaysia, tetapi saya melihat orang ramai membawa sampah mereka, sehingga mereka menemui kedai serbaneka atau membawanya pulang. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka. Disinilah saya merasakan perbedaan terbesar dengan Peru. Walaupun sudah melepasi pukul 10 malam, saya melihat seorang pekerja wanita yang kelihatan baru berusia awal 20 komaan bekerja bersendirian. Beliau mengendalikan pelbagai tugas daripada pembayaran hingga membancuh kopi dan menguruskan kiriman bungkusan. Lebih mengejutkan, pada waktu itu pelanggan wanita masih keluar masuk kedai serbaneka dengan selesa. Dilema berjalan sendirian pada waktu malam sangat berbahaya bagi wanita, tetapi di sini sama sekali berbeza. Keselamatan di sini tidak dapat dipercayai. Pekerja kedai serbaneka menyambut kami dengan mesra. Selamat datang. Apabila saya memberitahu saya dari Peru, beliau menunjukkan minat dan coba berbual dengan kami dalam bahasa Inggris ringkas. Melihat sekeliling dalam perjalanan pulang, walaupun sudah melepasi pukul 10 malam, jalan-jalan masih terang benderang. Lampu jalan diletakkan pada jarak yang sesuai, hampir tiada sudut gelap. Pada waktu lewat begini, kami masih melihat orang berjoging pasangan berjalan-jalan, dan anak muda berjalan bersama rakan-rakan. Wajah semua orang kelihatan tenang dan biasa. Keesokan harinya kami berpeluang melawat sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Prasarana sekolah itu mengagumkan sejak awal lagi. Setiap bilik darjah dilengkapi dengan peralatan digital terkini. Semua kemudahan seperti perpustakaan dan makmal sains diuruskan dengan teratur. Yang paling mengejutkan saya ialah sistem makan tengah hari. Lebih 100 pelajar makan serentak tetapi prosesnya berjalan dengan teratur. Setiap kelas mempunyai giliran yang ditetapkan, dan semua pelajar mengikutinya secara semula jadi. Tiada sesiapa yang menolak atau memotong barisan semasa menunggu. Kualiti makanan juga menakjubkan. Ia adalah menu seimbang yang direka oleh pakar pemakanan dan rasanya sangat enak. Tetapi hakikat yang paling mengejutkan ialah makanan berkualiti tinggi ini ditawarkan kepada pelajar dengan harga yang sangat rendah. Di Peru, walaupun di sekolah swasta, tidak banyak tempat yang dapat menyediakan makanan tengah hari pada tahap ini. Selepas makan, pelajar secara sukarela mengemas pinggan mangkuk mereka dan mengasingkan sampah untuk dikitar semula. Walaupun tiada sesiapa yang mengarahkan semua pelajar melakukannya, seolah-olah ia adalah perkara biasa. Melihat mereka membuang sampah yang diasingkan kepada plastik kertas dan sampah dengan tepat, saya tahu kesadaran mereka terhadap alam sekitar juga tinggi. Waktu petang adalah waktu pembersihan. Saya dimaklumkan bahwa di Malaysia, pelajar sendiri yang membersihkan bilik darjah dan sekolah mereka. Pada mulanya saya sukar percaya, tetapi apabila saya melihatnya sendiri, semua pelajar membahagikan peranan dan membersihkan dengan sangat bersungguh-sungguh. Mengelap lantai, membersihkan papan hitam, mencuci tingkap, membuang sampah, semua kerja dilakukan oleh pelajar sendiri. Melihat adegan ini, saya merasakan keistimewaan pendidikan di Malaysia. Ia bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik untuk memupuk semangat komuniti dan tanggung jawab. Di Peru, kami menganggap pembersihan sekolah adalah tugas pekerja pembersihan, tetapi di sini mereka menganggap adalah perkara semula, jadi untuk menjaga kebersihan ruang yang mereka gunakan. Malam itu saya berpeluang bertemu Ahmad Firdaus sekali lagi. Kami berjumpa di sebuah kafe 24 jam dan berbual tentang perbedaan budaya Malaysia dan Peru. Saya belajar banyak. Firdaus berkata beliau dibesarkan dengan menganggap ketertiban dan timbang rasa ini sebagai sesuatu yang biasa. Ia bukan karena ada yang menyuruh, tetapi karena beliau berpikir ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Saya mula menyadari bahwa peraturan yang pada mulanya terasa membataskan sebenarnya adalah kebijaksanaan untuk membolehkan semua orang hidup dengan selesa. Konsepnya ialah ketidakselesaan kecil individu boleh membawa kemudahan besar kepada keseluruhan komuniti. Melalui perbualan dengan Firdaus, saya mendapat perspektif baharu tentang individualisme dan kolektivisme. Di Peru, budaya yang mementingkan kebebasan individu sangat kuat, tetapi di Malaysia terdapat keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Saya merasakan ini adalah gambaran masyarakat maju,
Sepanjang hari-hari saya di Malaysia, saya mendapati lebih banyak lagi perkara. Golongan muda secara semula jadi memberikan tempat duduk kepada orang tua dan wanita hamil di pengangkutan awam. Rakyat membantu orang berkerusi roda di jalanan. Rakyat dengan mesra menunjukkan arah kepada kami sebagai warga asing. Semua ini bukan kebetulan, tetapi budaya yang berakar umbi di seluruh masyarakat Malaysia. Pada hari keempat, kami berpeluang merasai sendiri teknologi digital Malaysia. Firdaus membawa saya ke pelbagai tempat dan menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Pada mulanya saya pikir ia hanya tempat yang berteknologi maju, tetapi pengalaman sebenar menunjukkan ia lebih daripada itu. Sejak pagi, proses memesan kopi di kafe sungguh menakjubkan. Firdaus memesan terlebih dahulu menggunakan telepon pintarnya. Apabila kami tiba di kafe kopi, sudah siap. Tidak perlu beratur dan bayaran telah selesai melalui pembayaran mudah alih. Mempunyai sistem seperti ini sudah mengagumkan, tetapi lebih mengejutkan ialah pelajar universiti biasa dapat menggunakan teknologi ini secara semula jadi. Situasi yang sama berlaku di LRT. Firdaus menggunakan kad touch and go atau telepon bimbitnya untuk mengimbas pintu masuk sebagai ganti tiket. Selain itu, menggunakan Wi-Fi percuma di LRT untuk melayari internet di Peru. Isyarat internet di kereta api bawah tanah biasanya lemah, tetapi di sini kelajuan sambungan pantas walaupun di bawah tanah. Kami juga mempunyai pengalaman menarik semasa makan tengah hari di sebuah restoran. Firdaus mengambil nomor giliran di pintu kedai dan mendaftar untuk giliran. Kemudian kami bersiar-siar di kawasan berhampiran, sehingga kami menerima notifikasi bahwa giliran kami tiba. Kami tidak perlu beratur dan dapat menggunakan masa dengan cekap. Memesan makanan di restoran juga menggunakan tablet di atas meja atau mengimbas kode QR. Menu didigitalkan membolehkan kami melihat gambar hidangan dan penerangan terperinci. Terdapat juga menu dalam bahasa Inggris. Memesan hingga membayar boleh dilakukan di meja, ia sangat mudah. Namun, yang paling mengagumkan saya ialah kehangatan insan tidak hilang walaupun dengan teknologi digital. Pekerja kafe menyambut dengan mesra dan kaki tangan restoran menjaga kami dengan teliti. Teknologi tidak menggantikan hubungan manusia, tetapi memainkan peranan sebagai alat bantuan. Malam itu kami mencoba perkhidmatan penghantaran makanan. Firdaus menunjukkan bagaimana memesan menggunakan telepon. Terdapat pelbagai restoran dan menu daripada teh, tarik, hingga nasi kandar. Selepas memesan kami dapat mengesan lokasi penghantar dalam masa nyata. 30 menit kemudian makanan panas dihantar. Yang mengejutkan, penghantar makanan sangat peramah. Melihat saya adalah warga asing, beliau tersenyum riang dan menyerahkan makanan dengan kedua-dua tangan dengan penuh hormat. Beliau bukan sahaja menghantar makanan, tetapi turut menunjukkan semangat perkhidmatan sebenar. Melalui pengalaman ini saya menyadari makna sebenar pembangunan teknologi. Pada hari kelima saya berpeluang bertemu Nenek Firdaus. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, beliau mahir menggunakan telepon pintar, terutamanya WhatsApp. Ini benar-benar mengejutkan saya. Saya diberitahu beliau membeli belah dalam talian menempah temu janji hospital dan juga membuat panggilan video dengan cucunya. Ini sangat berbeza dengan warga emas di Peru. Nenek berkata pada mulanya beliau rasa sukar, tetapi pusat community menawarkan kelas telepon pintar percuma untuk warga emas. Pembelajaran ini menyentuh hati saya. Bukankah ini gambaran masyarakat inklusif yang sebenar? Walaupun sudah tua, mereka tidak terpinggir dari masyarakat, tetapi bergerak maju bersama. Saya juga mengalami perkara serupa di pengangkutan awam. Apabila ada orang berkerusi roda di LRT, ramai orang secara semula jadi memberi laluan. Kaki tangan stesen dengan pantas meletakkan tanjakan untuk memberikan bantuan. Bertindak seolah-olah ia adalah perkara biasa, tanpa perlu diarahkan. Melihat semua ini, saya merasakan kematangan masyarakat Malaysia. Saya juga berpeluang melawat klinik. Karena Firdaus demam, sedikit kami pergi ke klinik berdekatan. Semua proses daripada pendaftaran hingga perundingan berjalan dengan sistematik. Masa menunggu singkat, dan kos perundingan juga berpatutan. Sistem skim kesehatan awam Malaysia di sini terkenal di dunia. Dokter menunjukkan keprihatinan kepada saya sebagai warga asing dan menerangkan sistem perubatan Malaysia. Di farmasi juga mengagumkan. Ahli farmasi menyediakan obat dengan tepat mengikut preskripsi dan menerangkan cara pengambilan dengan terperinci. Mereka juga berusaha menerangkan dalam bahasa Inggris ringkas. Timbang rasa yang teliti ini sungguh dihargai. Petang itu saya dan Firdaus
berjalan di sepanjang Taman Tasik Titiwangsa. Walaupun sudah lewat, ramai orang berjoging berbasikal atau menikmati berjalan-jalan. Keluarga pasangan rakan-rakan pelbagai jenis orang meluangkan masa mereka. Yang paling penting wajah semua orang kelihatan selamat dan tentram. Kemudahan di sekitar Tasik juga mengagumkan. Laluan berjalan kaki bukan sahaja diselenggara dengan baik, malah kerusi tandas dan mesin layan diri juga lengkap. Rasanya semua ini direka untuk kemudahan rakyat. Malam itu kembali ke hotel saya berpikir tentang bagaimana teknologi dan budi bahasa diselaraskan dengan sempurna di Malaysia. Inilah gambaran masyarakat yang benar-benar maju. Saya sadar bahwa kekayaan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata tidak menjadikan sesebuah negara maju yang sebenar. Pada pagi hari ke-6, syarikat penerbangan menghubungi kami dan memaklumkan bahwa pesawat telah dibaiki dan kami boleh meneruskan perjalanan ke Korea Selatan. Sepatutnya ini adalah berita gembira, tetapi anehnya saya dan rakan-rakan berasa bercampur baur. Pengalaman di Malaysia selama beberapa hari ini terlalu berkesan membuatkan kami ingin tinggal lebih lama. Petang itu kami meluangkan masa terakhir bersama Firdaus dan rakan-rakan pelajar Malaysia yang lain. Kami bertemu di sekitar Bukit Bintang dan berbual secara jujur tentang budaya Malaysia dan Peru. Perkara yang pada mulanya terasa janggal kini dapat difahami bersama. Pelajar Malaysia juga menunjukkan minat yang besar terhadap budaya Peru. Mereka ingin tahu bukan sahaja tentang Machu Picchu atau garisan Nazca, tetapi juga kehidupan seharian dan sistem pendidikan Peru. Sikap saling menghormati ini benar-benar mengagumkan. Dalam perbualan itu, saya menyadari apa kekuatan sebenar masyarakat Malaysia. Ia adalah hati yang mengutamakan community, berbanding individu semangat untuk berkorban demi generasi akan datang dan kemahuan untuk terus maju. Saya merasakan semangat inilah yang menjadi penggerak kepada Malaysia hari ini. Rakan-rakan Peru juga berkongsi perasaan sebenar mereka tentang Malaysia. Ada yang berkata pada mulanya mereka merasakan terlalu banyak peraturan dan ia menyusahkan. Tetapi kini mereka paham bahwa peraturan-peraturan ini adalah untuk kemudahan semua orang. Mereka juga berkata, apabila pulang ke Peru, mereka ingin coba mengamalkan kebaikan ini. Terutamanya Camilla beliau menjelaskan dengan terperinci mengapa beliau menangis di laluan pejalan kaki bawah tanah Kuala Lumpur. Beliau berkata, ia bukan sahaja terkejut dengan kebersihan, tetapi merasakan semangat kerjasama semua orang untuk mengekalkan kebersihan tersebut. Di Peru, orang sering mengutamakan keselesaan pribadi, tetapi di sini mereka melihat orang ramai mengalah demi kebaikan bersama. Petang itu, dalam perjalanan ke Kelia, saya teringat suasana ketika kami tiba seminggu yang lalu. Pada masa itu, saya hanya berpikir lapangan terbang ini besar dan bersih, tetapi kini saya dapat memahami sistem dan semangat yang tersembunyi di sebaliknya. Semasa menghabiskan malam terakhir di lapangan terbang, saya dan Firdaus berbual secara mendalam. Beliau menjelaskan bahwa sistem seperti ini tidak dibina dalam sekelip mata, tetapi dicapai melalui percobaan kesilapan dan penambahbaikan yang berpanjangan. Dan ia akan terus berkembang pada masa hadapan. Pada saat itu saya menyadari bahwa makna negara maju sebenarnya bukan terletak pada kekuatan ekonomi atau teknologi. Hanya apabila negara memiliki tahap kesadaran sifik hati untuk mengambil berat antara satu sama lain dan sikap untuk memikirkan masyarakat secara keseluruhan, barulah ia boleh menjadi negara maju yang sebenar. Keesokan paginya, apabila menaiki pesawat ke Korea, saya sudah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Saya yang seminggu lalu tidak tahu di mana terletaknya Malaysia, kini mula memahami nilai sebenar Malaysia. Walaupun jadwal di Korea juga menarik saya terus membandingkannya dengan pengalaman saya di Malaysia. Keterujaan Korea juga mengagumkan, tetapi ia terasa berbeza daripada kehangatan budi yang saya rasai di Malaysia. Di Malaysia, dalam peraturan dan ketertiban, saya dapat merasakan timbang rasa dan keprihatinan yang sebenar. Dalam penerbangan pulang ke Peru, saya merenung pengalaman 2 minggu yang lalu. Saya berpikir bagaimana untuk menjelaskan kepada rakan dan keluarga. Saya rasa saya bukan sahaja perlu mengatakan Malaysia itu bagus, tetapi saya perlu menyampaikan dengan jelas mengapa ia bagus dan apa yang saya pelajari. Terutamanya saya mempunyai banyak ide tentang hala tuju masyarakat Peru pada masa hadapan. Walaupun proses pembangunan Malaysia tidak dapat ditiru sepenuhnya, saya rasa semangatnya boleh dipelajari. Semangat untuk mengutamakan komuniti berbanding individu, sikap melabur untuk generasi akan datang, dan kemahuan untuk terus mencari kemajuan. Apabila saya tiba di lapangan terbang 5 dan bertemu semula dengan keluarga saya, sudah sama sekali berbeza daripada seminggu yang lalu.
Pengalaman di Malaysia telah mengubah pandangan hidup saya. Keluarga saya juga berkata, saya telah menjadi lebih matang. Sejak hari itu, saya mula mengamalkan apa yang saya pelajari di Malaysia. Saya lebih aktif mengambil bahagian dalam pembersihan sekolah, dan saya berusaha untuk sentiasa senyap di tempat awam. Walaupun ia adalah perubahan kecil, saya rasa ia sangat bermakna. Saya juga mula membiasakan diri untuk memberikan tempat duduk kepada orang tua di bus atau kereta api dan sentiasa membuang sampah ke dalam tong sampah. Saya juga mula belajar bahasa Melayu dan Mandarin. Saya mempelajari asas dan budaya secara dalam talian. Saya menghafal ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sebenar melalui drama Malaysia dan musik pop tempatan. Pada mulanya sukar, tetapi kenangan indah di Malaysia menjadi motivasi yang membolehkan saya bertahan. Saya juga sentiasa berhubung dengan Firdaus. Kami bertukar berita melalui email atau message dan mendapat nasihat pembelajaran bahasa Melayu. Membaca bahan budaya Malaysia yang dihantar oleh beliau memperdalam pemahaman saya tentang negara itu. Di sekolah saya juga memperkenalkan pengalaman saya di Malaysia kepada rakan-rakan dan guru. Mereka yang pada mulanya menganggapnya sebagai cerita perjalanan biasa, mula mendengar dengan serius apabila saya memberikan contoh konkret, terutamanya kisah tentang kesedaran sivik dan semangat komuniti meninggalkan kesan mendalam kepada ramai orang. Setengah tahun kemudian saya memohon program pertukaran pelajar di Universiti Malaya. Walaupun penguasaan bahasa Melayu saya belum mencukupi, saya yakin semangat saya tidak kalah dengan sesiapapun. Mujurlah saya diterima. Saya dapat kembali ke Malaysia sekali lagi. Setahun kemudian, apabila saya tiba di Kali A, sekali lagi rasa terharu itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kali ini saya bukan lagi pelancong semata-mata, tetapi sebagai pelajar, saya dapat memahami dan mengalami masyarakat Malaysia dengan lebih mendalam. Firdaus datang menjemput saya di lapangan terbang. Kegembiraan bertemu semula selepas setahun memang besar, tetapi beliau lebih terkejut melihat saya menyambutnya dalam bahasa Melayu. Kehidupan universiti adalah siri pembelajaran yang lain. Menghadiri kuliah dan membuat tugasan bersama pelajar Malaysia membolehkan saya merasai sendiri keunggulan pendidikan Malaysia. Melalui pelbagai aktiviti kelab saya juga memahami pemikiran dan gaya hidup anak muda Malaysia. Apabila saya mengenang kembali pendaratan cemas yang tidak dijangka di Kali A, adalah detik paling penting yang mengubah hidup saya. Melalui Malaysia, saya mempelajari makna negara maju yang sebenar dan menyadari jenis orang yang saya harus jadi pada masa hadapan. Yang paling penting membuka mata saya untuk melihat dunia adalah hasil terbesar saya. Kini saya kembali ke Peru berimpian untuk menggunakan apa yang saya pelajari di Malaysia untuk pembangunan negara saya. Saya berharap untuk menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Peru, dan segala-galanya bermula dari pendaratan cemas yang tidak dijangka itu. Sekian sahaja kisah hari ini. Apakah pendapat Anda tentang kisah pelajar Peru yang mendarat cemas dalam perjalanan ke Korea dan mengalami budaya maju di Malaysia? Sila tinggalkan komen sokongan untuk protagonis. Disampaikan oleh Stesen Terharu. Jika Anda suka cerita ini, sila tekan like dan subscribe saluran ini. Terima kasih kerana menonton.